kata orang yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi tidak ada adab, maka dia seolah-olah tidak berilmu dan ilmunya tidak ada fungsi. Kerana kalau dinilaikan dari sudut ilmu semata-mata, iblis pun lagi tinggi ilmu dia. Tetapi adakah iblis mempunyai adab dan akhlak sesama makhluk ataupun adab dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Berkata Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la war'a lahu la zulfa lahu. Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam bila dan siyak, ashabul fadilah para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan di kesempatan waktu yang ada ni, marilah sama-sama kita duduk seketika di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita pada pagi ini diberkati lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, pagi ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan lebih kurang dalam masa 40 minit, setengah jam ke 40 minit ni, suatu perkataan yang dipetik, yang diambil daripada sebuah kitab yang berjudul Al-Munabbihat ala Isti'adad li Yaumil Ma'ad, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, iaitu perkataan yang telah diungkapkan oleh seorang ulama besar generasi tabi'in yang disifatkan sebagai pengasas gerakan tasawuf, iaitulah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, di mana Hasan Al-Basri menyatakan, Man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak beradab, maka ia tidak berilmu. Wa man la sabra lahu la dina lahu. Dan barang siapa tidak mempunyai kesabaran, berarti ia tidak memiliki nilai-nilai agama. Wa man la wara'a lahu la zulfa lahu.
dan barang siapa yang tidak mempunyai sikap warak, bererti dia tidak mempunyai kedudukan yang hampir di sisi Tuhannya. Jadi 3 perkara yang diungkapkan, yang diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala kepada kita. Yang pertama sekali kata Imam Hasan Al-Basri, man la adaba lahu, barang siapa yang tidak beradab, ataupun barang siapa yang tidak memiliki akhlak yang sopan ataupun tidak ada sifat ataupun sikap sopan santun. Sopan santun ataupun adab yang dimaksudkan di sini iaitu adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adab sesama makhluk. Jadi siapa-siapa yang tidak ada akhlak, tidak ada adab, kata Imam Hasan Al-Basri, bererti dia tidak ada ilmu. Artinya dia tidak memiliki nilai-nilai ilmu, ataupun ilmu yang ada pada dia tu dikira tidak berfungsi. Sebab tu kata seorang lagi ulama besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Dia kata orang yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi tidak ada adab, maka dia seolah-olah tidak berilmu, dan ilmunya tidak ada fungsi. Kerana kalau dinilaikan dari sudut ilmu semata-mata, iblis pun lagi tinggi ilmu dia. Tetapi adakah iblis mempunyai adab dan akhlak sesama makhluk, ataupun adab dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tak ada. Sebab tu iblis kita tengok walaupun ilmu dia tinggi, tetapi dia tidak berakhlak dan tidak beradab dengan Allah, tidak berakhlak dan tidak beradab dengan makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diisytiharkan sebagai makhluk yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu adab ni merupakan satu perkara yang sangat mustahak. Adab kita sesama manusia, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kita dengan Allah, yang disebutkan kepada kita, iaitu yang pertama, orang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali dia akan berusaha untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara orang yang beradab dengan Allah. Yang kedua, orang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sentiasa bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini adab yang kedua, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sentiasa menggunakan nikmat Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda, sebagai dalil, sebagai bukti yang dia ni mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini di antara bukti dan tanda seseorang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik, orang yang beradab dengan Allah, orang yang menjauhi segala bentuk maksiat. Pasal apa? Sebab dia ada perasaan takut dan juga dia ada perasaan malu kepada Allah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beradab. Yang kedua, orang yang mensyukuri nikmat, dan yang ketiga, orang yang menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beradab dengan Allah. Adapun orang yang beradab sesama manusia, bagaimana kita tengok orang yang beradab dengan manusia, bagaimana orang yang tidak beradab sesama manusia, walaupun dia ada ilmu yang tinggi. Orang yang ada ilmu yang tinggi, kadang-kadang dia memiliki adab dan akhlak yang tinggi. Ada kalanya orang yang ada ilmu yang tinggi tetapi memiliki kesombongan yang tinggi. Di situ menunjukkan ilmu pada dia ni tidak berfungsi dan ilmu pada dia tidak ada manfaat
serta kita bimbang takut ilmu tu tak ada keberkatan. Tu kita takut sekali. Batu kalau kita nak dapat ilmu, dapatkanlah sekali dengan keberkatan pada ilmu tersebut. Jangan hanya sekadar nak dapat ilmu saja tapi kita tak pedulikan barakah, tidak pedulikan keberkatan. Bimbang sebab kalau ada ilmu tapi kalau tak ada keberkatan, bimbang takut kita jadi orang yang tidak amanah dengan ilmu tersebut. Bimbang takut jadi orang yang tidak amanah dengan ilmu. Bimbang takut ilmu itu tidak bermanfaat kepada kita. Pasal apa? Sebab kunci dia ilmu tu tak dapat keberkatan. Sebab nak dapat keberkatan pada ilmu tu mesti dapat keberkatan daripada guru kita. Kita belajar sesuatu ilmu dengan seorang guru, tetapi kita tidak beradab dengan guru tersebut. Maka bimbang takut ilmu tu tidak ada keberkatan. Walau setinggi mana, walau sebanyak mana, walau sebesar mana ilmu yang kita dapat, tapi kalau tak ada barakah, bimbang ilmu tu tidak bermanfaat kepada kita. Bimbang takut kita jadi orang yang berilmu tetapi tidak beramanah dengan ilmu. Itu paling kita takut sekali. Sebab tu bila disebut sahaja adab sesama manusia ni tuan-tuan, macam mana kita nak beradab sesama manusia, kita kena mengetahui dan menjaga hak sesama manusia. Sebab kita ni sebagai manusia, kita ada hak dengan Allah untuk kita jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sesama manusia, kita ada hak sesama manusia, kita ada hak manusia yang perlu kita jaga, kita ada hak sesama manusia yang perlu kita tunaikan. Antaranya mengapa? Antaranya bila mana kita diberi salam, maka hak kita yang wajib kita tunaikan sesama manusia, iaitu kita menjawab salam. Itu di antara perkara yang termasuk di dalam adab sesama manusia. Bila kita diberi salam, maka hendaklah kita jawab. Yang paling baik, yang paling afdal, yang paling aula, bila kita bertemu sesama Muslim, maka hendaklah kita beri salam. Itu juga adab yang terbaik. Bila jumpa, beri salam. Nampak? Lepas beri salam, kita hulur tangan untuk bersalaman. Semasa kita bersalaman, hendaklah kita melontarkan, hendaklah kita bertentangan wajah. Masa kita bertentangan wajah, hendaklah kita melontarkan senyuman. Itu di antara adab sesama manusia. Sebab tu sebahagian ulama menyebut bila mana kita bersalam dengan orang, tetapi kita berpalingkan muka, kita tak nak tatap wajah dia, kita pusing tak lain muka kita. Itu di antara contoh dan nilai-nilai orang yang tidak memiliki adab yang baik. Bila salam dengan orang, muka kita pandang tak lain, kawan tu senyum, kita tak balas senyuman dia. Ini di antara orang yang tidak memiliki akhlak ataupun adab yang baik sesama manusia. Walaupun ilmu dia tinggi. Pasal apa kita tak mau senyum ke dia? Pasal apa kita tak nak bertentangan wajah dengan dia? Uduh sangat ke muka dia? Kalau kata sungguh uduh pun muka dia sampai kita rasa jijik nak tengok muka dia, kita kena ingat uduh yang kita nampak tu siapa hak buat? Muka dia yang kita nampak uduh tu, yang sampai kita berasa tak mau tengok muka dia tu, sebabkan dengan uduh, sebabkan dengan tak lawa pada pandangan mata kita, kita kena ingat uduh tu siapa hak buat. Dan kita ni pula yang kita berasa lawa kita ni, yang kita berasa kita ni lawa, kita berasa kita ni jangok, kita berasa kita ni handsome, tampan, kacok dan sebagainya, kita kena ingat pula siapa dia hak buat. Apa dia hak buat muka kita hak lawa? Apa dia hak buat muka kita yang kita perasan jangok, yang kita perasan lawa, yang kita perasan kacok, yang kita perasan handsome? Apa dia hak buat? Allah Ta'ala juga. Muka kawan tu yang kita nampak uduh, Allah Ta'ala juga hak buat. Tapi kita kena ingat, dia tetap hamba Allah. Kita kena ingat,
walaupun pada mata kita dia ni uduh, tetapi tak semestinya uduh wajah dia pada pandangan manusia, tak semestinya dia uduh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Batu tuan-tuan, kita tak usah rasa banggalah kalau rasa muka kita ni lawa. Kita tak payah rasa banggalah kalau kita rasa muka kita ni jangok. Pasal apa? Sebab muka kita ni tidak ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lawanya kita ni tidak ada tempat pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala ni kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang akan wajah-wajah kita ni. Allah tak nilai pun wajah kita. Dan Allah tak nilai pun apa yang kita milik, apa yang kita ada. Tetapi yang menjadi nilaian Allah, yang menjadi tilikan Allah Subhanahu wa taala, wa innama yanzuru ila qulubikum, iaitulah apa-apa yang ada pada hati kita. Hak ni yang menjadi tempat tilik Allah. Hak ni yang menjadi bahan nilaian Allah Subhanahu wa taala. Batu hari ni tuan-tuan, kita kadang-kadang berasa pelik juga. Sebahagian manusia dia sanggup habis duit. Sanggup habis duit kerana nak rawat wajah muka. Rambut hak yang dah putih, sanggup beli obat nak bagi hitam rambut. Rambut kepala hak dah botak tengah, dahi hak dah suak, sanggup beli obat ni, sanggup pergi kat kedai-kedai salon ni nak tanam rambut. Pasal apa? Sebab malu kepala botak. Malu rambut jadi putih, malu muka dah keduk. Ni buat facial lah, tak bagi nampak keduk, nak suruh nampak tegang. Nampak tak lagi? Tak bagi, malu botak tengah, malu dahi suak, tanam rambut bagi nampak rambut lebat. Rambut hak putih, beli dye, hitamkan rambut sebab malu rambut jadi warna putih. Pasal apa jadi gini? Sebab tak nak diri tu nampak tua. Tak nak diri tu nampak dah semakin hampir nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu. Ini di antara spesifik, ini di antara jenis orang yang juga dikira sebagai tidak beradab. Sedangkan benda tu merupakan semuanya tanda-tanda. Benda tu semuanya alamat yang kita ni dah tak lama nak balik kepada Allah. Rambut kita hak hitam tukar jadi putih. Itu tanda kita dah tak lama nak balik kepada Allah. Kulit kita yang tegang megang, kemudian dah jadi kendor, kemudian dah jadi kecut beruk. Itu merupakan tanda yang kita ni dah tak lama nak balik kepada Allah. Kalau orang yang beradab dengan Allah, dia sentiasa muhasabah diri. Aku ni dah lama dah nak menghadap Allah, dah lama dah nak mati. Berapa banyak dah tanda-tanda. Kulit hak tegang dah jadi kecut. Dulu rambut lebat dah jadi jarang, dah jadi botok. Dulu gigi kuat, gigi gagah, gigi banyak. Ni gigi dah gugur dah, banyak dah gugur. Orang Perak kata tumpur dah gigi. Nak kekah buah hepa pun dah luk dah. Molek gigi ada tapi tumpur dah luk gigi. Gigi rahang tak ada itu tanda apa? Tanda kita dah tak lama dah nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai juga manusia yang tak sedar diri, cuba nak balik semula ke alam muda. Rambut tak ada, tanam rambut. Kulit kendor, beki wig jadi tegang. Pasal apa? Sebab nak balik semula ke zaman muda, jenis orang yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adab sesama manusia. Batu orang yang beradab dengan manusia, bila jumpa dia akan lazimi untuk memberi salam, dan orang yang diberi salam segera menjawab salam. Menjawab salam yang diberi. Bila bertemu, bersalaman antara keduanya. Bila bersalaman antara kedua, saling menatap wajah antara satu sama lain dan sentiasa memberikan senyuman. Ini di antara ciri-ciri orang yang beradab sesama manusia. Baik. Itu yang pertama.
Yang kedua yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri iaitulah wa man la sabra lahu la dinalah. Barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak memiliki sifat kesabaran, bererti dia tidak memiliki yakni nilai-nilai agama. Sabar ni macam mana tuan-tuan? Sabar ni adalah salah satu di antara perkara yang bersabit dengan sifat-sifat hati. Nah, yang disebut sebagai sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Batu sabar ni tuan-tuan mudah dilafaz pada mulut tapi payah nak buktikan. Sabar mudah. Nah, kita sebut kataan sabarlah kita sebut. Nah, tapi nak tahu orang tu ada nilai sabar ataupun tidak, nak tahu orang ni kuat ataupun tidak kesabaran dia, tengok ketika mana dia diuji. Batu sabar ni, kalau kita duduk dalam keadaan tenang gini, kita tak boleh ukur tahap kesabaran kita tak boleh ukur. Nak tahu tahap kesabaran seseorang bila mana seseorang itu diuji. Nak tahu tahap kesabaran kita tengoklah ketika mana kita berada dalam ujian. Masa tu tuan-tuan baru kita dapat tahu nilai dan juga tahap kesabaran kita ni berapa persen. 20, 30, 50, 70 atau 90. Sabar ketika mana kita diuji. Masa tu baru kita boleh tahu kesabaran kita. Sabar ketika mana ketika melihat umat Islam diuji. Masa tu baru kita tahu kesabaran kita. Sabar ketika mana kita melihat Islam itu difitnah. Macam mana tahap kesabaran kita? Adakah masa tu kita diam saja ke? Ataupun kita mula melakukan sesuatu tindakan ke? Macam mana? Masa tu baru kita nak tahu tahap kesabaran kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sabar-sabarnya manusia ni dapat kita ukur bila mana kita diuji dengan sesuatu perkara. Tak kiralah kita diuji dengan kesakitan ke, kita diuji dengan sesuatu bencana ke, kita diuji dengan sesuatu musibah ke. Masa tu baru kita tahu nilai kesabaran kita. Orang yang paling rendah sekali tahap kesabaran dia, bila mana dia diuji, dia minta mati. Ni paling rendah sekali sabar. Molek orang macam ni, orang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak ada sifat kesabaran. Sebab apa? Sebab bila diuji dia minta mati. Bapa minta mati tu tak sabar? Sebab minta mati ni benda yang dilarang. Nabi kata la yatamannaul mauta, jangan kamu minta mati, kata Nabi. Ramai orang bila diuji sikit, baik matilah, gini senang. Tak boleh tuan-tuan, haram. Berdosa kita minta mati. Yang disuruh kepada kita ingat mati, bukan minta mati. Kena ujian sikit, aduh baik mati gini, baik telang acuh tikus gini, baik bahan Panadol 3 lori gini, berapa? Derah sikit mati. Tak tahan dah hidup gini. Tak boleh. Ni jenis orang yang tak sabar. Jenis orang tak sabar. Orang Islam, orang beriman tidak akan ucap kataan gitu. Hak ungkap ataupun hak ucap kataan gini, orang bukan Islam. Lepas tu kita tengok orang bukan Islam bila berdepan dengan masalah, dia ambil shortcut. Dia ambil jalan pitah. Lagu mana? Terjun bangunan. Bunuh diri. Telang pay kuda boleh 2 lori setengah. Buat dah lagi. Minum racun dan sebagainya. Apa? Sebab ambil jalan pitah, ambil jalan mudah, tak sabar dengan ujian, maka ambil jalan pitah untuk lari daripada masalah. Kita orang Islam, kita orang beriman, kita kena ingat, selesai masalah di dunia, belum tentu selesai masalah kita di akhirat. Kita bunuh diri, tak tahan hidup dalam dunia. Macam dulu tu, kalau tuan-tuan ingatlah, ada satu kes, lebih kurang tak silap saya, lebih kurang tahun 2018 ke 2017, gitulah lebih kurang, saya pun tak ingat dah, di Pulau Pinang.
seorang warga Pulau Pinang yang dijatuhkan hukuman denda 100,000 ataupun penjara 5 tahun sebab jual rokok seluduk. Dia jual rokok seluduk, lepas tu sabit kesalahan, dia kena bayar denda 100,000 atau penjara 10 tahun. Jadi dia ambil jalan pitah, dia terjun Jambatan Pulau Pinang. Orang Islam lah. Sebelum dia terjun, dia tulis surat nota kepada anak perempuan dia, beri kepada anak dia. Dia kata, ayah buat gini sebab nak tunjukkan sifat keberanian, nak tunjukkan protes kepada kezaliman. Dia tulis surat ke anak puan dia, lepas tu dia terjun bangunan. Betul ke cara macam tu protes kezaliman? Betul ke cara macam tu nak tunjukkan sifat keberanian? Dah, kalau mu betul-betul berani, mu pergi Palestin. Dah, pergi Palestin kalau betul berani. Kalau betul mu nak menentang kezaliman, bukan cara gitu. Bukan cara gitu, cara nak tentang kezaliman, bukan cara macam tu nak protes kezaliman, bukan cara macam tu nak tunjuk keberanian. Benda tu benda yang dilarang pada syarak, benda tu benda yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang tak betul. Pasal apa? Hakikat sebenarnya tidak tahan, hakikat sebenarnya tidak sabar nak menempuh ujian, nak menempuh musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah ajar kita dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan daripada Allah dengan jalan sabar dan juga dengan jalan mendirikan sembahyang. Itu di antara cara nak bantu kita, itu di antara cara nak didik kita, itu di antara cara nak mentarbiah kita supaya kita ni jadi orang yang sabar. Nak sabar dengan ujian daripada Allah, sabar dengan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena yakin setiap daripada ujian, setiap daripada musibah bukannya selama-lamanya, tetapi di hujung sana adanya hikmah yang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata-kata falsafah orang Melayu, yakinlah selepas daripada hujan dan petir, di sana Allah Taala sediakan pelangi. Hujan petir ni merupakan ujian. Selepas daripada petir, maka Allah hadiahkan pada kita pelangi. Pelangi itulah hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhirnya tuan-tuan sekalian, sebelum terakhir nak iklan sikit lah. Boleh tak? Nak iklan sikit. Dia drama pun ada iklan. Dia drama ada iklan, cerita ada iklan. Kalau tuan-tuan pergi tengok wayang pun sebelum main sebelum main movie tu pun ada iklan. Kalau pergi lah, kalau tak pergi tak apa. Kita pun tak pergi. Dulu-dulu lah pergi sebelum belum start cerita pun ada iklan. Drama pun ada iklan, jadi kita pun ada iklan juga. Sebelum saya meneruskan yang terakhir, minta jalankan tabung kok saya bawa. Mana tabung? Hilang dah lagu mana? Kalau ada minta jalankan, minta tolong seorang jemaah letak kat bahagian muslimat. Sebab hari tu muslimat dia bersungguh, dia kata tak ada tu tabung kat dia kata. Jadi minta seorang letak dalam bahagian tabir muslimat sebab muslimat dia suka melakukan infak ni. Jadi minta tolong letak kat bahagian muslimat. Baik. Dan yang terakhirnya kata Hasan Al-Basri, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Dan barang siapa yang tidak mempunyai sikap wara', bererti dia tidak mempunyai kedudukan yang hampir di sisi Tuhannya, iaitu tidak ada tempat yang akrab, tidak ada tempat yang dekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang tidak ada sifat wara'. Warak ni apa? Yang pertama sekali, warak ni salah satu daripada sifat orang yang bertakwa. Itu makna warak.
Itu di antara warak, dan warak ni merupakan sifat orang yang menjauhi perkara-perkara yang syubhah. Nah, yang halal dia tahu dah, yang haram dia tahu dah. Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Yang halal tu jelas kata Nabi, yang haram itu jelas. Antara halal dengan haram ni ada satu benda yang lain yang duduk di tengah-tengah, iaitu benda yang kesamaran. Ya, benda yang sama-sama. Tidak jelas hukum dia tu sama ada halal ataupun haram. Nah, bila kesamaran itulah yang dikatakan sebagai syubhat. Nah, jadi syubhat ni, nah, lagu mana perkara syubhat, benda tak jelas, halal ke haram ke, boleh ke tak boleh ke, boleh ke tak boleh ke, halal ke haram ke, baik ke tak baik ke, yang tu dipanggil syubhat. Syubhat Nabi suruh kita tinggal kerana dia terlalu hampir dengan haram. Jadi orang yang tinggalkan perkara syubhat, maka itu dikatakan sebagai warak. Ya, itu dikatakan sebagai warak. Nah, contohnya kita jalan-jalan balik-balik tubik sampai pagi sejik, cerih, jerit pitih 100. Terpijak duit 100 ya. Nak dekat dengan kereta kita. Kita nak buka pintu kereta, pak, pijak piti 100. Nah, agak-agak ambil tau. Benda pula tengah bulan ni, gaji lambat hari. Nah, dalam bank ada RM34.5. Dalam kocek ada RM20. Nah, jerit gitu, terpijak piti 100 ya gitu. Dalam keadaan kita tak ada piti, agak-agak ambil tau biasanya. Banyak orang dia ambil, dia kata rezeki sepak ni. Nah, rezeki tersepak gini dia kata. Bahang menghadap pitih ni, bahang. Itu orang hak tak warak. Orang warak dia tak akan ambil. Nah, dah tu dia buat mana pitih? Pitih dekat dengan sejik, buat pergi kat Tok Imam lah. Nah, pergi kat Tok Imam, saya jumpa pitih 100 ya. Nah, ataupun ia pegang piti tu, ia kabur ke Tok Imam. Nah, jadi Tok Imam pun umum. Ya, hari Jumaat Tok Imam umum. Siapa yang ada kehilangan duit di kawasan perkarangan masjid ini, di tempat parking masjid ini, sila berjumpa dengan si Pulang bin si Pulang. Dia tak akan sebut jumlah. Nah, orang ni pergi jumpa duit, jumpa duit. Duit awak hilang, duit saya hilang. Berapa? 50 bukan. Jangan sebut jumlah. Orang ni pula mari jumpa, 20, bukan. Nah, jadi tak betul sokmo, cukup sampai tempoh setahun baru dia boleh memiliki duit tersebut. Nah, dia akad pada diri dia, aku jadikan duit ini sebagai milik aku. Berak jadi pitih dia. Tapi setahun lah. Pasal apa setahun lamanya ustaz? Pasal barang tak basi. Lain kalau barang makanan. Balik-balik rumah, dekat pintu pagar rumah ada musangking suti. Nah, takkan nak tunggu setahun musangking. Nah, buruklah musangking tu dengan kulit-kulit kali buruk. Nah, dah tu tak payah tunggu lama, tanyalah pada dia jirang-jirang, awak ada tinggal durian? Ada, awak ada tinggal durian? Tak ada. Dia pun buka lalu. Buka lalu buat puluk durian. Dia molek dak puluk durian, cap puak situ. Nah, habis dah buang dah kulit, buang dah putih, mari seorang hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya ceceh buah durian depan rumah awak, jadi saya nak ambil balik. Sudah. Dah akan habis dah. Anak buat gana, kita pun kabullah durian awak, minta maaf lah. Saya makan habis dah. Sedap pun, nak beli di mana? Lah awak makan dah. Aduh. Nak bini saya ngidang ni, kata dia. Musangking suti tula je ada. Dah awak dah makan dah, tak ada arah lah, ganti semula lah, dia kata. Ganti dengan durian semula ke, ganti dengan pitih semula ke. Saya beli suti tu, suar tu 150 suti. Wajib ganti mula. Tak, pasal apa bak tuan ni bagi tutup kan? Wajib ganti mula. Walaupun kita dah usaha dah cari. Tu hukum ni, hukum fiqh dia duduk situ.
Gantilah kita. Ada PT, ada PT bayar bulan-bulan. RM1.5 sebulan. Contohnya. Tapi nak khabar orang warak memang gitu. Dia kalau jumpa benda yang syubhat, dia tak akan ambil segera. Sebab dia jaga. Jaga kenapa? Sebab benda tu benda yang kesamarang. Benda yang ada hukum yang tidak jelas. Sama ada halal ataupun haram. Tak jelas. Kalau halal tu jelas, dalil dia. Kalau haram itu jelas, dalil dia. Ini sama-sama. Boleh ke tak boleh? Halal ke haram? Dosa ke tidak? Itu dipanggil syubhat. Maka orang yang warak, orang yang warak adalah orang yang tidak mengambil perkara yang syubhat, bahkan dia akan meninggalkan perkara syubhat. Bila dia tinggalkan perkara yang syubhat, bila dia menjauhi perkara yang syubhat, apatah lagi meninggalkan perkara yang haram, maka tinggilah nilai dan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang ni mendapat rahmat dan juga mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan sekalian 3 perkara yang dipesan, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, iaitu sifat orang yang beradab, yang kedua sifat orang yang sabar, dan yang ketiga sifat orang yang warak. Mudah-mudahan ketiga-tiga perkara ini ada pada diri kita. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan ketiga-tiga perkara ini selama mana kita berada di atas muka bumi Allah, yang boleh kita jadikan sebagai amalan dan bekalan untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala suatu ketika nanti insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada kita. Jadi sekali lagi saya minta tolong seorang ahli jemaah tolong adakan tabung tu ke dalam kawasan dalam tabir muslimat dan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.